Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Sejarah Tahun 4. Pada kali ini cikgu akan bawakan unit 9, Pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Tajuk Kenali Pengasas Kesultanan Melayu Melaka dan Latar Belakang Para Miswara. Standard pelajaran 5.2.1 dan K5.2.5. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 100 hingga 120 hingga 123. Baiklah murid-murid, terlebih dahulu cikgu mahu murid-murid membaca dan memahami petikan teks muka surat 120 berkenaan dengan sinopsis. Kemudian muka surat 121 berkenaan dengan apakah yang akan anda pelajari. Kemudian asas kemahiran pemikiran sejarah untuk unit ini. Menyatakan peristiwa pembukaan Melaka, menjelaskan peristiwa para miswara mengasaskan Melaka dan mengenal pasti pelbagai sumber yang berkaitan dengan nama Melaka. Yang tu yang kemahiran yang akan murid pelajari pada unit ini. Kemudian muka surat 122, baca kenali pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Kemudian sumbernya dari mana, tentang yang menceritakan tentang pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Kemudian latar belakang para miswara. Para miswara ini merupakan pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Baiklah, kita pergi kepada sinopsis untuk unit ini. Kesultanan Melayu Melaka diasaskan oleh para miswara. Unit ini membincangkan latar belakang dan rentetan peristiwa perjalanan pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Dan unit ini juga menjelaskan peristiwa pembukaan dan asal-usul nama Melaka daripada pelbagai sumber. Jadi 3 perkara yang akan murid-murid belajar pada dalam unit ini, unit pengasas Kesultanan Melayu Melaka, iaitu tentang pengasas. Pertama, pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Kemudian peristiwa pembukaan dan asal-usul nama Melaka. Okay. Kenali pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Terdapat 2 buah buku yang merekodkan tentang pengasas Kesultanan Melayu Melaka, iaitu buku tersebut ialah Sulalatus Salatin dan Suma Oriental. Berdasarkan 2 sumber tersebut, para miswara atau Sultan Iskandar Shah ialah pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Menurut cerita, para miswara atau Sultan Iskandar Shah ni adalah orang yang sama. Para miswara nama sebelum Islam dan Sultan Iskandar Shah ni nama selepas agama Islam. Menurut satu sumber. Dan kedua-dua buku ini, Sulalatus Salatin dan Suma Oriental, mengatakan pengasas Kesultanan Melayu Melaka adalah Sultan Iskandar Shah menurut Sulalatus Salatin, dan para miswara menurut Suma Oriental. Okay, kita lihat sumber. Buku yang merekodkan tentang pengasas Kesultanan Melayu Melaka, yang macam cikgu katakan tadi, Sulalatus Salatin, yang menurut Sulalatus Salatin, buku tersebut mengatakan bahawa Sultan Iskandar Shah ialah pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Manakala menurut buku Suma Oriental, para miswara ialah pengasas Kesultanan Melayu Melaka.
tahukah anda penulis buku? Kita lihat dulu. Siapakah penulis buku Sulalatus Salatin dan Suma Oriental? Sulalatus Salatin juga dikenali sebagai sejarah Melayu. Dia ada nama lain untuk Sulalatus Salatin, iaitu sejarah Melayu, yang naskah asalnya ditulis oleh Tun Sri Lanang. Tun Sri Lanang ni hidup pada abad yang lepas, beberapa abad yang lepas. Jadi Tun Sri Lanang ni lah yang menulis sejarah Melayu ataupun Sulalatus Salatin. Manakala buku Suma Oriental pula merupakan sumber Portugis yang ditulis oleh Tom Pires. Tom Pires merupakan seorang Portugis. Okey, mari kita lihat latar belakang Parameswara. Parameswara ialah putera raja kerajaan Melayu dari Palembang. Jadi Parameswara ni merupakan anak raja dari Palembang. Kalau murid-murid lihat peta tu, peta Palembang terletak di Kepulauan Sumatera. Kemudian anak panah merah tu dia bergerak ke Temasek. Kemudian ke Muar, kemudian ke Melaka. Jadi Parameswara ialah putera raja kerajaan Melayu dari Palembang. Maksudnya Parameswara bukanlah orang asal Melaka, bukanlah orang asal Melaka, tetapi sebaliknya berasal dari Palembang. Dan beliau merupakan berasal dari keturunan raja, iaitu anak raja dari Palembang. Kita lihat yang kedua. Kemudian kerajaan Majapahit mahu menyerang Palembang kerana Parameswara cuba membebaskan Palembang daripada jajahan Majapahit. Dan baiklah murid-murid. Semasa di Palembang, Parameswara telah melakukan pemberontakan menentang penjajahan Majapahit ke atas Palembang. Jadi Parameswara cuba membebaskan Palembang dari penguasaan kerajaan Majapahit. Dan apabila keadaan itu berlaku, kerajaan Majapahit mahu menyerang Palembang kerana tindak tanduk yang dilakukan oleh Parameswara. Kemudian Parameswara bersama-sama pengikut beliau terpaksa meninggalkan Palembang dan menuju ke Temasek kerana diserang oleh Majapahit. Ni Majapahit. Kalau lihat peta yang cikgu masukkan dalam slide ni, Majapahit, kedudukan Majapahit yang warna coklat gelap tu kan. Itu adalah bandar, kawasan sebenar Majapahit. Yang kuning, yang coklat cair tu merupakan jajahan takluknya. Jadi Parameswara ni terpaksa meninggalkan Palembang. Kalau murid-murid lihat yang sebelumnya, perjalanan Parameswara dari Palembang ke Temasek, yang anak panah ni. Temasek merupakan Singapura, nama Singapura lama. Setelah Parameswara ni melarikan diri ke Temasek setelah Palembang diserang Majapahit. Semasa di Majapahit, nanti ada murid-murid akan belajar lagi bagaimana peristiwa pembukaan Melaka, bagaimana Parameswara ni bergerak dari Palembang ke Temasek, kemudian
dari Temasek ke Muar, kemudian dari Muar setelah melihat Muar tu tidak sesuai untuk didirikan kerajaan, dia bergerak pula ke Melaka. Jadi semasa di Temasek tu, semasa melari diri ke Temasek, ada beberapa peristiwa lagi yang berlaku. Contohnya para Miswara membunuh Temagi, iaitu pemerintah Temasek. Temagi ni merupakan wakil dari Siam, wakil kerajaan Siam yang memerintah Temasek. Kemudian para Miswara telah membunuh Temagi untuk menjadi pemerintah Temasek. Apabila kerajaan Siam tahu tentang Temagi telah dibunuh oleh para Miswara, kerajaan Siam telah menghantar tentera untuk memburu para Miswara. Pada masa itu para Miswara pun bergerak ke Muar, bergerak ke Muar, melarikan diri ke Muar untuk cuba membina pertempatan di sana ataupun membina kerajaan di sana. Kemudian keadaan bentuk muka bumi Muar tidak sesuai seperti yang diimpikan oleh para Miswara untuk membina negeri yang mempunyai kawasan fizikal ataupun kawasan bentuk muka bumi yang sesuai untuk dijadikan pelabuhan. Para Miswara bergerak mencari tempat lain, iaitu Melaka. Pengalaman para Miswara sebagai pemimpin yang bijaksana menyebabkan beliau mendapat sokongan pembesar dan pengikut yang setia. Kalau kita lihat rentetan peristiwa bagaimana para Miswara ni bergerak dari Palembang, kemudian ke Temasek, kemudian ke Muar, kemudian ke Melaka. Para Miswara ni sentiasa mempunyai pengikut dan pembesar. Ada saja orang yang mengikut para Miswara. Kerana apa? Kerana para Miswara merupakan seorang yang bijaksana. Dan ramai pengikut dan pembesar yang setia padanya, mengikut ke mana saja para Miswara pergi, mengikut saja ke mana para Miswara pergi. Okey, latihan di rumah ada 3 latihan. Nyatakan buku yang merekodkan tentang pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Yang kedua, nyatakan pengasas Kesultanan Melayu Melaka berdasarkan sumber berikut. Yang ketiga, lengkapkan rajah berikut berkaitan latar belakang para Miswara. Jadi kita akan belajar tentang murid-murid akan menjawab soalan yang telah cikgu ajarkan tadi. Jadi semasa menjawab soalan ni boleh rujuk buku teks muka surat 120 hingga 123. Baiklah, kita pergi kepada soalan A. Latihan A. Nyatakan buku yang merekodkan tentang pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Jadi murid-murid nyatakan 2 buku yang murid-murid belajar tadi. Nyatakan 2 buku. Kemudian soalan B. Nyatakan pengasas Kesultanan Melayu Melaka berdasarkan sumber berikut. Salatus Salatin, siapa pengasasnya? Manakala Suma Oriental, siapakah pengasasnya? Latihan C, lengkapkan rajah berikut berkaitan latar belakang para Miswara. Okay, para Miswara ialah, kemudian yang kedua, Kerajaan Majapahit mahu menyerang Palembang kerana, yang ketiga, para Miswara bersama-sama dengan pengikutnya terpaksa meninggalkan. Sambung ceritanya tentang latar belakang para Miswara. Yang keempat, tak ada apa yang perlu murid-murid buat, cuma salin saja pengalaman para Miswara sebagai pemimpin yang bijaksana
menyebabkan beliau mendapat sokongan pembesar dan pengikutnya. Okey, ini contoh latihan. Contoh latihan. Pertama tulis hari, kemudian tarikh, tulis unit 9, pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Tajuk, ada 2 tajuk, kenali pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Tajuk 2, latar belakang para mesyuarat. Standard pelajaran 5.2.1 dan K5.2.5. Yang pertama, okey, ikut susunan A dulu, latihan A. Kemudian di bawahnya latihan B. Dan seterusnya latihan C. Baiklah murid-murid, itu saja pelajaran kita pada kali ini. Cikgu ucapkan sekian. Terima kasih.